Duit raya anak-anak dah habis buka, dah habis kira semua tak? Jom kita tengok antara 3 tempat ni yang mana best untuk kita simpan duit raya anak-anak tu. Sebelum tu jangan lupa untuk follow, like dan save video ni supaya senang nak rujuk balik nanti. 3 platform ni antara yang famous, yang ramai sangat ibu bapa pilih untuk simpan duit raya anak-anak. Platform yang pertama yang ramai sangat suka ialah simpan di tabung haji. Tabung haji ni kita boleh simpan dan at the same time kita boleh daftar haji untuk anak seawal the baby lagi. Provided at least kena ada tabungan simpanan sebanyak RM1,500. Alright, so kalau kita buat simpanan di tabung haji, duit raya anak tu masuk dalam tabung haji, setahun akan dapat dividen sekitar 3.25% macam ni. Ni dividen tahun lepas lah, 2024. Okay, so dekat tabung haji dia bagi dividen 3%, 3.25% plus macam tu. Okay, so platform yang kedua yang ramai sangat suka sebagai alternatif untuk simpan duit raya anak ialah ASB. ASB dia bagi dividen yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 5.75% ataupun 5.5% plus lebih kurang macam tu lah. So 5.75% ni adalah untuk tahun 2024. Alright, so antara tabung haji dan juga ASB, nampaknya ASB lagi tinggi. Tapi kena ingat, ASB bila kita menabung dia tak tolak zakat lagi. Yang tabung haji ni dia dah tolak zakat. So, antara kedua-dua platform ni, dua-dua memberi dividen. Sebagai contoh, kalau kata kita simpan RM1,000 dalam tabung haji, 3.25% yang diberi, contohnya RM1,000 kita simpan sekarang, so selepas tahun, selepas habis tempoh kewangan tahun tersebut, 3.25% akan diberi. Maknanya dalam RM32 lah. So RM32 ni akan top up on top of RM1,000 yang kita ada. So the next year dia akan kira berdasarkan RM1,032 tadi tu. Okay, so itu ialah konsep dividen. Platform yang ketiga ni dia berbeza sedikit, iaitu emas. So emas ni dia tak ada dividen. Kena ingat dia tak ada dividen. Dia tak akan bagi dividen yang sama seperti ASB dan tabung haji. So emas ni kita akan dapat keuntungan dia based on kenaikan harga emas tu. So kalau kita tengok kat sini, untuk tahun 2024 sahaja, kenaikan emas pada sepanjang tahun tu adalah 22.9%. Jauh lebih tinggi mengatasi tabung haji dan juga ASB tadi. Okey, so itu kenaikan harga emas untuk tahun 2024. Tapi secara puratanya, emas ni kenaikan dia adalah antara 8 hingga 10%. Itu on average. Alright, so 8 hingga 10% ianya tetap memberi pulangan yang lebih baik daripada tabung haji dan juga ASB. Kalau kata kita tolak zakat pun 2.5%, kita akan dapat sekitar, kalau 10% minus 2.5 dalam 7.5%. Jauh lebih tinggi daripada ASB dan tabung haji. Okay, itu adalah dari segi dia punya persen-persen tu lah. Tapi kena ingat, emas ni kenaikan harga. Dia tak ada memberi dividen, dia tak akan memberi sebarang tambahan dekat dalam simpanan kita tu. So sebagai contoh, dah beli duit raya anak tadi tu, kita menabung emas ataupun kita convert dalam bentuk emas fizikal macam ni, emas tu, gram emas tu tak akan bertambah. Kalau macam contoh 1 dinar ni 4.25 gram, so 4.25 gram lah dia akan kekal. Cuma keuntungan dia kita akan kira berdasarkan kenaikan harga. So sebagai contoh yang ini emas 1 dinar saya yang saya beli pada raya tahun 2023. Kalau tengok tu time-time raya kan. So ini adalah hadiah duit raya saya sendiri yang saya beli untuk diri saya sendiri pada tahun 2023. So time ni saya beli emas ni pada harga RM1,300 untuk 1 dinar ni. Sekarang ni 1 dinar ni kalau kita nak dapatkan harga dia sekitar RM2,000. Nampak tak? So kenaikan harga daripada RM1,300 sehingga RM2,000 itu adalah kenaikan harga emas 1 dinar saya ni. So sekiranya saya tak buat apa-apa, saya tak dapat apa-apa keuntungan lagi lah. Keuntungan tu hanya boleh direalisasikan sekiranya saya jual emas ni. Okay, so tak kisah mana-mana platform emas yang kita pilih, sama ada nak simpan dalam akaun emas seperti akaun Gap Public Gold ataupun beli emas fizikal macam ni, pastikan emas tu tak memberi sebarang janji dalam bentuk dividen. So emas ni kita akan dapat keuntungan dalam bentuk kenaikan harga. Alright, so antara ketiga-tiga platform ni, tak salah kalau kita nak pilih dan simpan dan labur ke dalam tiga-tiga platform ni, tapi kena ingat dia punya benefit tu berbeza. So kalau macam tabung haji dan ASB ni, dia memberi benefit dari segi dividen dan jadikan dia sebagai satu simpanan short term. So katakanlah duit raya anak tu nak simpan untuk tempoh waktu yang singkat. Contohnya nanti bila kita simpan, anak mungkin dah besar sikit, anak kata mak nanti lagi setahun 2 tahun dia nak pakai duit tu. So kita nak
temporary parking lah duit tu kan. So tabung haji dan ASB lebih sesuai sebab bila kita simpan tunai kita akan dapat dividen, dan simpanan tunai ni dia lebih sesuai untuk tempoh jangka pendek dan sederhana. Okey, kalau untuk emas dia lebih sesuai untuk simpanan jangka panjang. So kalau macam contoh tadi nak pakai dalam tempoh setahun 2 tahun, emas kurang sesuai sebab emas ni kita kena ingat dia ialah simpanan jangka panjang. So kalau ada anak-anak tuan-puan yang masih kecil, macam contoh baby umur setahun, 2 tahun, 3 tahun yang masih sekolah rendah lagi, yang anak tu tak boleh nak gunakan lagi duit tu, tak boleh nak managekan lagi duit tu dalam masa terdekat, dalam masa less than 2-3 years, simpanlah dalam bentuk emas sebab emas memberikan keuntungan yang sangat-sangat baik dalam tempoh jangka panjang. Tengok je lah contoh saya yang 1 dinar ni, beli tahun 2023 dengan sekarang 2025 baru 2 tahun. So kenaikan harga dia dah lebih kurang RM700. So RM700 tu dah berapa persen kan? Dah banyak dekat situ. So emas adalah untuk simpanan jangka panjang. Kalau tuan-puan ada anak yang masih kecil, yang pakai duit tu lambat lagi, yang memang nak serahkan dekat dia lambat-lambat lagi, so pilihlah emas sebagai tabungan duit raya anak. Okey, so dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk cepat-cepat daftar dan buat simpanan melalui platform yang betul. Kalau nak mulakan simpanan dalam bentuk emas untuk anak-anak anda, boleh klik link di profil saya, daftar cepat-cepat dan terus simpan duit raya anak tu. Lagi lama pegang nanti lagi tak apa-apa jadi hilanglah apa benda semua kan. So I'll see you in my next video. Bye.